بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 15. Bahrul Mazi jilid 15. Jilid 15, tuan-tuan, di dalamnya terkandung abwabul fitan. Abwabul fitan maksudnya bab yang menceritakan tentang fitnah. Fitnah yang dimaksudkan di sini ialah fitnah yang bermula sejak daripada zaman Nabi SAW, terutamanya sebaik-baik sahaja wafat Nabi. Fitnah bermula. Dia akan cerita kat kita, lepas daripada wafat Nabi itu jadi apa? Nak boleh ke naik Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah tu apa jadi? Naik Sayyidina Umar Al-Khattab apa jadi? Naik Sayyidina Osman bin Affan apa jadi? Nak naik Sayyidina Ali bin Abi Talib menjadi khalifah ni apa jadi? Itu semua adalah rentetan fitnah yang berlaku selepas daripada wafat Nabi SAW. Dia akan cerita dekat kita bagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab mati kena tikar. Dia akan cerita dekat kita bagaimana Sayyidina Osman bin Affan juga mati kena bunuh. Sedangkan siapa Sayyidina Umar, siapa Sayyidina Osman, orang yang tak patut kena bunuh, tiba-tiba mati kena bunuh. Dan ni menunjukkan kepada kita bahawa fitnah berlaku. Maka bab yang kita nak baca ni dia mula di situ, abwabul fitan, dan dia akan pi sampai berapa ratus muka surat. Dia akan mai kepada fitnah akhir zaman di hujung tajuk kitab ni. Fitnah akhir zaman menjelang kiamat. Dia mai tanda-tanda kiamat. Mula daripada tanda-tanda kecil, apabila orang perempuan ramai daripada orang lelaki-lelaki dan sebagainya, dia sampai kepada tanda-tanda besar. Cerita yang kata Dajjal ni siapa? Cerita yang kata Ya'juj dan Ma'juj ni macam mana? Cerita kata sebelum matahari nak naik sebelah barat ni, apa nak jadi pada malam itu. Semuanya diceritakan di dalam abwabul fitan ini, di dalam bab tentang fitnah-fitnah ini. Mudah-mudahan Allah bagi dekat kita umur panjang, sihat tubuh badan, kita boleh ikuti tajuk ni sampai ke ujungnya, insya-Allah. Kita mulakan baca macam biasa. Syekh Idris Al-Marbawi, penulis kitab ni, dia mulakan dengan sepotong hadis. Dia kata sabda Nabi SAW, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Ini Syekh Idris Al-Marbawi daripada Bahrul Mazi jilid 1, kemudian jilid 2, sampailah kepada jilid 22. Tiap-tiap kali nak mula jilid, dia akan highlight hadis ini, di mana Nabi SAW kata naddarallahu imra'an. Maksud dia apa? Allah Subhanahu wa taala mengelokkan wajah seseorang manusia. Naddara ni maksud dia membersihkan air muka. Naddarallahu imra'an maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengelokkan muka satu-satu orang manusia, sami'a maqalati, apabila dia mau dengar kata-kata aku. Kita, tuan-tuan, lagi kita ni mau duk dengar hadis Nabi, Allah janji dekat kita, dia akan bagi air muka kita ni jadi bersih. Kalau kita ni, selagi kita ni jadikan diri kita manusia yang suka dengar hadis Nabi, dengar malam ni masjid mana? Masjid Tandor ada buat baca kitab hadis, kita nak pergi dengar. Hati kita ni bagai ditarik-tarik nak pergi dengar. Maksudnya kita suka dengar hadis Nabi. Kalau kita jenis manusia yang suka dengar hadis Nabi, kata-kata Nabi, Allah janji dekat kita, dia akan bagi dekat kita air muka jernih.
Fawa'aha, tidak cukup dengan suka dengar hadis sahaja, bahkan dia suka menerima dan dia suka menghafal hadis itu. Dia dengar hadis ni, dia boleh terima, ini hadis Nabi, aku mesti terima apa yang Nabi kata, aku mesti kena terima, dan dia cuba sedaya upaya menghafal hadis itu. Fa'addaha, Nabi kata bukan setakat dia dengar, bukan setakat dia hafal, bukan setakat dia terima hadis tu, fa'addaha, maka dia menyempurnakan, dia melaksanakan dan dia menunaikan apa yang hadis yang dia dengar tadi. Kama sami'aha, macam mana yang dia dengar, dia akan cuba untuk nak melaksanakan, nak mengamalkan dia. Allah akan jernihkan air muka dia. Maka kitab Bahrul Mazi ini adalah kitab hadis. Tuan-tuan, kita duk baca ni kitab hadis. Kalau orang tanya, duk pergi mengaji di Masjid Sultanah tu, mengaji kitab apa? Kalau kita tak ingat Bahrul Mazi, abang kata kitab hadis cukup. Bahrul Mazi ini ialah kitab hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Baik, dia kata bismillahirrahmanirrahim, abwabul fitan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bermula segala bab haru biru di dunia, maka di sinilah tempat bercaranya. Dia kata tu dia. Nak cerita pasal dunia hari ini dah jadi dalca dah. Dunia hari ini dia dah jadi pulut serawa dah. Dia dah jadi bubuk caca dah. Macam-macam color duk ada dalam. Dunia hari ini ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan duduk di rumah lah ni, pukul 8 buka TV3, tengok warta berita buletin utama. Kalau dalam buletin utama ni tak ada cerita jumpa mayat dalam semak, kalau tak ada cerita jumpa mayat orang perempuan kena rogol, kalau tak jumpa cerita orang perempuan kena bunuh, kalau tak jumpa cerita orang kena parang, kena tikam, kena tembak, bukan warta berita namanya. Makna dia apa? Maknanya huru hara, haru biru. Tak selamat. Anak kita nak pergi sekolah ni, kita tak senang duduk. Nak senang macam mana? Umur 9 tahun pun kena, umur 10 tahun pun kena, umur 11 tahun pun kena. Pergi sekolah keluar awal sikit kena, balik sekolah terlambat sikit kena. Ni apa ni? Ini yang dia katakan fitan ataupun fitnah-fitnah yang berlaku. Haru biru, huru hara berlaku di sana sini. Semuanya berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata dia nak cerita ni, cerita hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalah dia kata haru biru yang diturunkan Allah ke atas muka bumi ni. Dia kata haduk jadi ni, dia kata dia akan cerita satu-satu. Ketahuilah saudaraku, bermula haru-hara yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala ke atas muka bumi ini, kemudian daripada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam hinggalah kepada hari kiamat, amatlah banyaknya. Dia kata wafat aja Nabi dia start naik Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, apa jadi tuan-tuan? Ada segolongan tak bayar zakat. Nabi duk ada tu jadi elok. Zakat ni pakai bayar, pakai ikut semua, tak ada masalah apa. Wafat aja Nabi, Abu Bakar naik jadi khalifah, ada sekumpulan kata kami Nabi dah kata bayar. Yang akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq terpaksa angkat tentera pergi serang depa ni. Kerana apa? Kerana depa ni cuba untuk nak punggah satu daripada rukun Islam, iaitu mengeluarkan zakat. Dia start lah. Dia mai zaman Sayyidina Umar naik, dia jadi hal. Dia mai zaman Sayyidina Osman jadi hal. Apatah lagi zaman lah ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka kebanyakan kisah huru-hara dan khabarnya itu banyak tersebut. Dia adalah hadis Nabi SAW. Hadis cukup banyak cerita pasal benda hak nak jadi ke depan ni. Nabi habang dulu dah. Masa 1400 tahun dulu, masa Nabi hidup tu, Nabi habang dah. Hampa panjang umur, hampa jumpa benda ni. Ni kalau hadis yang kita duk baca mula pada malam ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan buat satu checklist, buat satu senarai semak, tuan-tuan tulis. Malam ni hadis tentang apa? Tulis. Esok hadis tentang apa? Tulis. Lusa hadis tentang apa? Tulis. Kalau tuan-tuan duk tulis benda ni, tik hak mana yang jadi dah. Hak Nabi kata nak jadi tu, kalau jadi dah right tuan-tuan tengok dalam senarai tu, hak Nabi kata ni betul ke tak betul jadi. Padahal Nabi kata 1400 tahun dulu benda tak jadi lagi. Nabi kata dah, tengok hari ni hak Nabi kata jadi ke tak?
Kalau kita ada usaha buat macam tu, kita duk tanda-tanda raih sendiri, kita ada keyakinan kepada hadis Nabi. Cuba tengok apa hak Nabi kata jadi sungguh rupanya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Setengahnya ada didatangkan oleh Imam At-Tirmizi di dalam sunannya. Sunan ni kitab hadis ni. Dan setengahnya di dalam kitab-kitab hadis yang lain. Kalau tak ada dalam hadis yang dikumpulkan oleh Imam At-Tirmizi, tengok di dalam Al-Bukhari, tengok di dalam Muslim, tengok di dalam Nasa'i, tengok di dalam Abu Daud, ada banyak lagi, Ibnu Majah dan sebagainya. Banyak lagi kitab hadis, pergi tengok, banyak cerita tentang huru-hara nak jadi ni. Bab yang pertama dia kata bab ma jaa la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda salas. Maksud dia, bab yang datang pada menyatakan tidak halal darah satu orang Islam melainkan dengan salah satu daripada 3 sebab ini. Bab yang pertama dia nak beritahu apa? Kita Islam sama Islam tak boleh berbunuh-bunuh antara satu sama lain. Marah macam mana pun, benci macam mana pun, meluat macam mana pun, tak suka macam mana pun, tak boleh pergi tumpah darah dia. Pasal apa? Pasal kita Islam, dia Islam. Darah orang Islam dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada siapa diberi hak untuk tumpahkan darah saudara sesama Islam melainkan 3 jalan, dia kata. Ketahuilah saudaraku, adalah huru-hara dan gempang besar di atas muka bumi ini adalah daripada berkelahi-kelahi dan bertengkak-tengkak sampai jadi berbunuh-bunuh. Punca mula duk jadi kelang kabut ni, dia kata punca dia apa? Punca kecil aja. Punca berkelahi aja. Punca berkelahi aja. Pasal harta pesaka aja. Misalnya mak pak mati tinggal harta. Kerana harta pesaka tu saja berkelahi, abang berkelahi dengan adik, adik berkelahi dengan kak. Punca kerana harta pesaka tu berkelahi sampai pergi cari orang buat sihir muntah darah mati. Punca kerana berkelahi benda nak dapat bukan berapa duit pun. Dia berebut harta hamba Allah yang mati ni, harta hak tinggal tu tak apa duit pun. Start dengan berkelahi, lepas benda berkelahi tu dia melarat sampai ke peringkat berbunuh-bunuh. Dan jadilah daripada segala yang tersebut itu bertumpah darah di atas muka bumi ini. Sikit punya pasal aja tumpah darah. Tuan-tuan, patah balik di zaman Nabi Adam alaihissalam, anak dia Habil dengan Qabil. Pembunuhan pertama berlaku di kalangan manusia di atas muka bumi ini ialah di antara Habil dengan Qabil. Punca apa? Punca apa? Punca berebut pasangan hidup. Punca tu aja, berbunuh abang dengan adik. Pembunuhan yang pertama berlaku, maka kerana tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada sebut dalam hadis, Nabi kata selagi mana ada pembunuhan berlaku di atas muka bumi ini, maka selagi itulah Habil dengan Qabil yang terlibat di dalam pembunuhan ini, pembunuh tu menanggung dosa dia. Pasal apa? Pasal man sanna sunnatan sayyi'atan. Barang siapa yang mula buat satu benda jahat, maka dia berdosa. Dan apabila orang ikut dia, maka dia turut menerima dosa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata dengan kerana itu syarak memberi jaga dan memberi ingat ke atas orang Islam, tidak harus tumpah darah seorang Muslim di muka bumi ini. Islam pesan awal-awal, tak boleh kita tumpah darah saudara sama seagama dengan kita, tak boleh. Dia kata dengan kerana salah satu daripada perkara sebagai yang tersebut di dalam hadis masalah yang akan datang ni, melainkan salah satu daripada 3 benda ni boleh bunuh orang yang buat salah ni. Masalah dia kata mula-mula huru-hara dan gempak besar dengan sebab berbunuh-bunuh sama Islam selepas daripada wafat Nabi ialah pembunuhan yang jadi ke atas Amirul Mukminin Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Di situ start cerita dia. Sayyidina Uthman bin Affan kena bunuh. Khalifah yang ketiga bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, nombor 3 sampai hari ini kita duk sebut lagi nama Uthman bin Affan. Khulafa ar-Rashidin. Sampai hari ini kita duk sebut lagi. Maka dengan kerana pembunuhan Sayyidina Uthman itu menjadi jatuh perang besar antara Aisyah isteri Nabi dengan Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Lepas tu dia merawit lagi teruk jadi. Sampai jadi perang di antara Ali
Ali yang merupakan sepupu Nabi dan juga menantu Nabi, menikah dengan anak kesayangan Nabi, Fatimah. Tiba-tiba pergi jadi satu fitnah antara Ali dengan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah bukan calon-calon orang, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana khilaf dia, di mana tersilap dia, pulang balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan masuk campur kerana kita tak tahu apa jadi di antara dua tokoh besar ini. Jangan campur. Jangan kata Aisyah salah, pergi terlibat kata Ali salah. Tak boleh kata macam tu. Pasal apa? Pasal dua-dua ni pun orang yang dipelihara Allah Subhanahu wa taala. Apa jadi antara mereka dua, Allah yang mengetahui. Wallahu a'lam. Allah sahaja Tuhan yang lebih mengetahui, kita tak tahu. Dan tidak boleh kita memihak kepada siapa-siapa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan jadilah perang yang amat hebat antara Muawiyah radhiyallahu anhu dengan Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Ali bin Abi Talib tak payah cerita dia orang macam mana Nabi sayang dia. Macam mana keturunan dia ni, keturunan Ali bin Abi Talib ni dianggap sebagai salah seorang daripada ahlul bait, daripada ahli rumah Nabi, ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana sayangnya Nabi kepada anak Sayyidina Ali dengan Fatimah ni, iaitu Hasan dengan Husin. Macam mana sayangnya Nabi kepada cucu dia ni, tengah duk khutbah tengok cucu jatuh, Nabi turun daripada mimbar pergi angkat cucu dia. Punya sayangnya Nabi kepada Hasan, kepada Husin ni. Punya sayangnya Nabi kepada Hasan, Husin, cucu dia anak Sayyidina Ali ni, sehingga Nabi duk sujud dalam semayang, cucu meragah naik atas belakang, Nabi melamakan sujud dia. Nabi melamakan sujud dia. Nabi tak kuat budak-budak ni bagi turun. Nabi biar mereka duk gomoi atas belakang Nabi sampai mereka turun, baru Nabi bangkit daripada sujud. Sehingga menyebabkan sebahagian sahabat yang semayang dengan Nabi duk sangka wahyu turun kepada Nabi, maka Nabi sujud lama. Berapa punya sayangnya Nabi kepada ahlul bait, kepada ahli keluarga dia ni. Tiba-tiba sejarah mencatatkan Ali bin Abi Talib, bapa kepada Hasan dengan Husin ini, terlibat di dalam satu konflik dengan Aisyah radhiyallahu anha, isteri kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikatakan fitnah. Ini yang dikatakan fitnah. Sehingga berkekalan huru-hara dan fitnah dan rusuh sama-sama Islam itu untuk beberapa lama. Daripada sejarah awal itulah sampai hari ini ada pecah, ada golongan Syiah dan sebagainya. Macam mana apa berlaku dalam peristiwa tahkim, peristiwa dalam perang tu angkat Quran nak berdamai dan sebagainya. Sebahagian daripada penyokong Sayyidina Ali kata jangan berdamai, tapi Ali kata tak boleh, kita kena berdamai. Pasal Allah sebut dalam Quran, wa in janahu lisalmi fajnah laha. Apabila musuh cenderung kepada nak berdamai, nak buat baik, kita kena cenderung kepada berdamai. Bila musuh tunjuk nak berkawan, kita tak boleh nak lawan, nak perang dia. Itu Quran kata. Bila Sayyidina Ali kata lagu tu, sebahagian tak puas hati. Sebahagian kata, ya Ali, tak boleh Ali, mereka ni penipu. Mereka ni nak main politik. Kalau kita terima perdamaian ni, mereka mesti ada muslihat di sebalik ni. Mereka buat macam ni pasal apa? Pasal mereka nak kalah. Mereka mengaku surrender. Kalau mereka kuat, mereka tak akan surrender. Jangan Ali, kita terus lawan dia. Ali kata tak boleh. Pasal apa? Pasal Allah dah kata macam tu. Wa in janahu lisalmi fajnah laha. Kalau musuh cenderung kepada nak berdamai, kita kena terima perdamaian itu. Ali duk pegang dengan ayat Quran. Maka kelompok yang hangat ni, yang tak boleh nak terima cara-cara nak berdamai ni, maka akhirnya mereka membentuk satu kumpulan. Tuan-tuan nampak fitnah yang berlaku. Kita kena belajar sirah ini, baru hari ini kita reti dalam nak menelusuri perjuangan yang ada ni. Baru kita reti apa jadi dulu, Nabi selesaikan benda ni macam mana, baru kita reti. Saya duk baca tafsir di Taman Kerian, Parit Buntang, cerita pasal ni, perjanjian Hudaibiyah ni, Suluh Al-Hudaibiyah dengan Bai'atul Ridwan. Macam mana yang berlaku pada masa tu? Nabi SAW hijrah daripada Mekah pergi ke Madinah. 6 tahun Nabi duduk di Madinah. 6 tahun duduk. Tahun yang ke-6 Nabi teringat nak balik Mekah. Pasal apa? Tempat jatuh lagi dikenang. Ni ke pula tempat tumpah darah. Nabi dalam khutbah Nabi sebut, ana Muhammad
Al-Arabi Al-Makki. Nabi kata, aku ni Muhammad, aku orang Arab, aku orang Quraisy, aku orang Makkah. Nabi bangga dengan Makkah, tanah tumpah darah dia. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, 6 tahun duduk di Madinah, hati duduk teringat Mekah juga. Tahun yang ke-6 Nabi bawa satu kumpulan orang nak balik mai ke Mekah ni, singgah di Hudaibiyah, berhenti di Hudaibiyah. Hudaibiyah sempadan tanah haram dengan tanah halal, dia sempadan di situ. Kita kalau pergi buat umrah ke apakah, kita selalu nak niat ihram, kita pergi ke Tan'im, kita pergi ke Ji'irana. Ada juga lagi satu tempat, Hudaibiyah, itu juga tempat boleh niat ihram untuk nak masuk buat umrah ni. Nabi mai daripada Madinah sampai di Hudaibiyah, sempadan tanah haram tanah halal. Nabi berhenti tentu. Nabi pilih seorang sahabat, tolong Syed, pergi ke Mekah, bagi tahu kita mai ni bukan nak perang, bukan nak gaduh, bukan nak cari pasal. Maka dipilih Sayyidina Osman bin Affan ni, kita duk baca cerita dia nak kena bunuh ni. Nabi pilih Sayyidina Osman bin Affan pasal dia ni satu orang yang lemah lembut. Dia bukan jenis orang yang suka berkonfrontasi. Sayyidina Osman ni orang lemah lembut, dia bukan jenis suka nak pergi cari gaduh, nak pergi cari pasal, nak bercakap keras dengan orang, tak ada. Sayyidina Osman ni orang lembut. Nabi pilih dia. Nabi kata, Osman, kamu pergi ke Mekah, bagi tahu dekat orang-orang Mekah, kita mai bukan nak bergaduh, bukan nak cari pasal, bukan nak berperang. Kita mai kerana nak ziarah adik-beradik kita yang kita dah tinggal 6 tahun, dan kita kalau boleh nak buat umrah. Bila Osman pi rumah seorang-seorang ketua-ketua Quraisy ni, pergi jumpa, pergi habang apa yang Nabi bagi tahu ni. Depa tak boleh nak jawab, tak boleh nak jawab. Akhirnya depa buat keputusan, kata tak boleh. Sayyidina Osman sudah sangkut di Mekah ni, pasal duk tunggu jawapan ni, nak tunggu green light, nak tunggu lampu hijau, nak bagi Nabi masuk ni, duk tunggu tu lama tak balik. Dalam pada duk tunggu tu, kaki nakai ada seorang pergi habang dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, depa bunuh dah Osman. Kaki ni daripada dulu sampai lah dah. Hak jenis suka duk lempak cerita pelik-pelik masuk dalam masyarakat, bagi semua orang terkejut, bagi semua orang sembang, bagi semua orang jadi kelang kabut ni, jenis macam ni. Osman tak balik, dia pergi habang dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, Osman mereka bunuh dah di sana. Nabi bila dengar macam tu terkejut, kecewa Nabi. Ini orang kuat dia, ini orang kanan dia, ini orang harapan dia. Osman bin Affan ni Nabi cukup sayang dekat dia. Mana boleh mereka bunuh dia? Kita hantar dia pergi suruh cakap baik-baik. Pasal apa mereka bunuh dia? Nabi panggil sahabat-sahabat yang ada di Hudaibiyah tu. Nabi kata, kamu bai'ah dengan aku, kamu janji taat setia dengan aku, kita akan serang Mekah. Kita sama ada dimenangkan oleh Allah ataupun kita syahid di sana. Semua sahabat nak ikut ni, letak tangan atas tangan, semua bai'ah di depan Nabi. Ya Rasulullah, apa jadi pun kita menang atau kita syahid. Perjanjian Nabi dengan sahabat-sahabat tu dipanggil bai'atul ridwan, bai'ah ataupun janji setia yang diredai Allah Subhanahu wa taala. Bila puak sana dengar, puak Mekah tu dengar Nabi nak mai serang depa, depa cepat-cepat suruh Osman balik, hantar orang depa seorang mai jumpa Nabi, bagi tahu dekat Nabi, kata dak Osman kami tak bunuh, ni dia ada lagi, jangan serang kami. Tapi walau macam mana pun keputusan kami muktamad, tahun ni hang tak boleh masuk Mekah. Panggil sahabat Singapura juga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini cerita yang jadinya. Maka dibuat pula satu perjanjian. Perjanjian tu pula di perjanjian Hudaibiyah, Suluh Al-Hudaibiyah. Isi perjanjian itu langsung tak memihak kepada Islam. Gencatan senjata 10 tahun. Tak akan ada perang antara Mekah dan Madinah, antara orang Nabi dengan orang Arab Quraisy yang ada di Mekah. Kalau sekiranya orang Nabi yang dah masuk Islam, dah duduk dengan Nabi, tiba-tiba nak murtad, nak patah balik pergi dekat mereka tak payah hantar balik dekat Nabi. Orang yang murtad ni, mereka akan bagi perlindungan. Tapi kalau orang mereka teringat nak masuk Islam, pergi dekat Nabi, kalau tak dapat perkenan daripada ibu bapa, Nabi kena hantar balik, tak boleh terima dia. Kalau dalam cerita P. Ramli, dia kata apa? Ini tidak adil. Dia kata, ini tidak adil. Oh, kalau orang kami dah masuk Islam, dah nak balik dekat hampa, kira hampa simpan dia, tak hantar balik. Tapi kalau orang hampa teringat nak masuk Islam, mai dekat kami kena hantar balik. Ni undang-undang apa ni? Dia duduk main macam tu. Tapi tuan-tuan, Nabi SAW terima isi perjanjian itu. Nabi terima. Tak masuk akal.
Apa ni perjanjian yang tak menguntungkan orang Islam? Apa saya Nabi pergi terima? Apa pasal Nabi ni benda ni dia tak erti ke kata benda ni merugikan kita, apa siapa dia pergi terima? Takkan Nabi tak cerdik, dia cerdik pula. Ini yang berlaku. Nabi ada penjelasan dia. Nabi buat keputusan dulu sebagai pemimpin, Nabi buat keputusan dulu. Kemudiannya Nabi terang, Nabi kata apa? Orang kita, dia dah masuk Islam, dah duduk dengan kita. Kalau dia nak murtad, nak balik dia dekat sana, kita simpan buat apa? Dia dah tak mau kat kita, kita simpan dia. Dia jadi duri kat kita. Dia nak balik-balik pergi. Tapi orang dia, kalau teringat nak masuk Islam, mai dekat kita, dia mai kat kita, kita bagi tahu dekat dia Islam macam ni, macam ni, macam ni, dah kuat dah Islam dia. Kita hantar balik, dia bawa Islam pergi kembang di sana. Nabi kata tak rugi apa. Baru puak hangat tadi dengar, oh, dia kata, betul juga, kami tak teringat lagu tu. Tuan-tuan, daripada peristiwa itu, iktibar berapa banyak ada. Kita kena ambil iktibar itu. Cerdik dalam berpolitik. Itu siasat, itulah politik yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada zahir nampak rugi, tetapi hakikatnya menguntungkan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini cerita ni. Benda ni juga termasuk di dalam fitnah-fitnah yang menyebabkan sebahagian orang jadi tak puas hati, jadi berasa sumbin dengan Nabi dan sebagainya. Walhal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah biar Nabi dia buat keputusan silap. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dia kata awal mula baginda Osman mau kena bunuh. Ni nak cerita pada hari kejadian Sayyidina Osman nak kena bunuh. Dia kata awal mula Sayyidina Osman mau kena bunuh, iaitu datang satu puak daripada orang kutu-kutu pekan negeri Mesir ke negeri Madinah. Dia kata orang kutu-kutu pekan ni, kaki aduk angkat tayar ni, kutu-kutu pekan. Depa ni orang Mesir, tak berkenaan pun dengan Sayyidina Osman yang ada di Madinah ni, yang menjadi khalifah Rasulullah di Madinah ni. Tak berkenaan pun, tapi nak mai buat ramai, nak mai buat sibuk. Duk dengar cerita ujung-ujung telinga aja, kata Osman ni lagu tu, lagu ni, apa semua, lagu tu aja cerita ni. Nak mai campur, mai daripada Mesir no, mai ke Madinah kerana nak bunuh Sayyidina Osman. Orang yang duduk di Madinah, yang duduk tengok Sayyidina Osman hari-hari, sayang dekat Sayyidina Osman, tak ada hal pun. Hang yang tak tahu apa nu nak mai marah dekat Sayyidina Osman. Turun mai depa ni daripada Mesir ke negeri Madinah, menuju ke rumah Amirul Mukminin Sayyidina Osman itu, hendak dibunuh oleh mereka itu. Pi dengan niat yang satu, nak pergi bunuh Osman. Maka didapati mereka itu akan pintu rumah Sayyidina Osman bertutup dan dijaga orang. Dia sampai di rumah Sayyidina Osman, tengok rumah dia ni ada orang duk jaga. Di antara yang duk jaga tu ialah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dia jaga rumah Sayyidina Osman ni. Bila depa ni sampai tengok rumah dia orang duk jaga kuat, maka mereka itu pun duduk mengepung orang-orang di dalam rumah Osman itu. Dan pada masa itu Sayyidina Ali dan Sayyidina Hasan dan Husain anak dia ada menjaga pintu rumah Sayyidina Osman itu. Itu dia. Waktu sampai tu, 3 beranak ni duk jaga rumah Sayyidina Osman. Sayyidina Ali duk ada tentu, anak dia Hasan dengan Husain pun duk ada, depa tunggu pintu. Di samping sahabat-sahabat lain apa semua duk ada keliling rumah Sayyidina Osman ni duk jaga, pasal depa dah dapat maklumat kata orang nak mai bunuh Sayyidina Osman, depa pergi jaga macam tu. Puak yang mai nak bunuh Sayyidina Osman ni pula bila tengok macam ni, depa kepung pula keliling rumah Sayyidina Osman ni, kepung nak bunuh juga macam mana pun. Tuan-tuan nampak fitnah duk jadi macam tu. Baik. Bila diketahui oleh Sayyidina Osman radhiyallahu anhu akan orang-orang datang kepung rumahnya hendak membunuhnya, maka ia pun naik rumahnya pada tingkat atas. Bila orang habaq kat dia, depa kata ya Amirul Mukminin, depa dah kepung dah. Dia kata tak apa. Dia naik pergi atas sutuh, atas bumbung atas tu, rumah dia. Dan mengeluar kepala dia daripada tingkapnya kepada orang-orang yang mengepung itu, jenguk kepala dia keluar, nampak orang duk kepung keliling rumah. Sebagai tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Ini yang cantik Bahrul Mazi ni. Dia bukan cerita, dia buat main hadis. Nak bagi tahu kata ini betul jadi. Hadis ada cerita benda ni. Kata dia hadis riwayat yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Abi Umamah bin Sahal bin Hunayf
anna Uthman bin Affan ashrafa yawm ad-dar faqala anshudukumullah ata'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalathin. Maksudnya diriwayatkan daripada tabi'in, nama dia Abi Umamah bin Sahal bin Hunayf, kata dia bahwasanya Amirul Mukminin Uthman bin Affan radhiyallahu anhu telah jenguk kepala dia daripada atas rumah dia, keluar pada hari kepung orang-orang akan rumahnya itu, supaya bagi nasihat dia kepada orang yang datang nak bunuhnya itu. Nasihat lagi orang nak main bunuh dia. Tengok orang duk kepung rumah dia, orang habaq dekat dia, ya Amirul Mukminin, dia pakai kepung dah. Dia kata tak, dia naik pergi di atas, jenguk kepala keluar, dia nampak orang duk kepung rumah dia ni. Dan lagi bagi tazkirah dekat perempuan ni. Ya, Hasan dengan Husin pun duk ada, depa tunggu pintu. Di samping sahabat-sahabat lain apa semua duk ada keliling rumah Sayyidina Uthman ni, duk jaga. Pasal dia pada dapat maklumat kata orang nak mai bunuh Sayyidina Uthman, depa pergi jaga macam tu. Puak yang main nak bunuh Sayyidina Uthman ni pula bila tengok macam ni, dia kepung pula keliling rumah Sayyidina Uthman ni, kepung nak bunuh juga macam mana pun. Tuan-tuan nampak fitnah duk jadi macam tu. Baik, bila diketahui oleh Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu akan orang-orang datang kepung rumahnya hendak membunuhnya, maka ia pun naik rumahnya pada tingkat atas. Bila orang habaq kat dia, depa kata ya Amirul Mukminin, depa dah kepung dah. Dia kata tak apa, dia naik pergi atas sutuh, atas bumbung atas tu rumah dia, dan mengeluar kepala dia daripada tingkapnya kepada orang-orang yang mengepung itu. Jenguk kepala dia keluar, nampak orang duk kepung keliling rumah. Sebagai tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Ini yang cantik Bahrul Mazi ni, dia bukan cerita, dia buat main hadis, nak bagi tahu kata ini betul jadi hadis ada cerita benda ni. Kata dia hadis riwayat yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia an Abi Umamah bin Sahal bin Hunayf anna Uthman bin Affan ashrafa yawm ad-dar faqala anshudukumullah ata'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalathin. Maksudnya diriwayatkan daripada tabi'in, nama dia Abi Umamah bin Sahal bin Hunayf, kata dia bahwasanya Amirul Mukminin Uthman bin Affan radhiyallahu anhu telah jenguk kepala dia daripada atas rumah dia, keluar pada hari kepung orang-orang akan rumahnya itu, supaya bagi nasihat dia kepada orang yang datang nak bunuhnya itu. Nasihat lagi orang nak main bunuh dia. Tengok orang duk kepung rumah dia, orang habaq dekat dia, ya Amirul Mukminin, dia pakai kepung dah. Dia kata tak, dia naik pergi di atas, jenguk kepala keluar, dia nampak orang duk kepung rumah dia ni. Dan lagi bagi tazkirah dekat perempuan ni, bagi satu nasihat pula ke puak-puak ni. Kata Sayyidina Uthman, wahai sekalian kamu yang datang kepada aku mau tanya sekalian kamu dengan sumpah nama Allah Subhanahu wa taala, tidakkah sekalian kamu tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak halal darah satu orang Islam ditumpahkan ke bumi melainkan dengan salah satu daripada tiga sebab. Dia bangkit bagi tahu kat depa. Hampa tahu tak Nabi kita pasal apa? Hak mai kepung tu pun semua asyhadu an la ilaha illallah menjangking juga. Islam juga. Ni fitnah. Yang kata fitnah ni piduk berkelahi. Ustaz sama ustaz berkelahi, fitnah. Adakah satu pasal kita duk buat kuliah piduk hantam ustaz lain seorang lagi? Fitnah. Kita sampaikan apa yang Allah suruh sampaikan, dia sampaikan apa yang Allah suruh sampaikan. Bukan kita nak luku kepala dia, bukan dia nak singgung kita. Tapi kalau berlaku benda itu fitnah yang berlaku dalam masyarakat. Orang hak dengar ni pening. Tak mau jadi macam tu tuan-tuan. Kita dah baca bab ni, kita tak mau jadi macam tu. Sayyidina Uthman bin Affan bila tengok yang mai kepung ni pun orang Islam, dia jenguk kepala dia kot tingkap, dia pesan dekat depa ni. Apa tak tahu kan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, Nabi aku, Nabi hampa semua. Nabi kita kata apa? Nabi kita kata darah orang Islam tak halal ditumpahkan ke muka bumi ini, melainkan kalau mereka buat tiga benda ni.
masalah. Dia kata menumpahkan darah orang Islam ke bumi dengan sebab berpukul-pukul dan berbunuh-bunuh, bertikam dan sebagainya itu haram dengan dalil hadis yang tersebut seperti di atas itu, melainkan dengan salah satu daripada 3 sebab yang akan datang ini. Tak boleh tumpah darah orang Islam, tak boleh, haram perbuatan itu. Melainkan kalau orang tu ada buat 3 perkara ni. Yang pertama, dia kata zinan ba'da ihsanin. Itu kesalahan yang pertama yang membolehkan ditumpahkan darah dia. Apa dia? Artinya berzina dengan sengaja kemudian daripada sudah kahwin. Dia orang Islam, dia dah berumah tangga, dah kahwin dah, tiba-tiba pergi berzina. Dia ni penzina yang muhsan, dia panggil penzina yang dah pun berumah tangga. Orang yang dah berumah tangga kemudian pergi berzina, halal darah dia. Dia dikenakan hukum rejam dengan batu sampai mati. Kalau itu kesalahan yang dia buat, ditampilkan dia ke muka pengadilan, dikemukakan saksi-saksi dan bukti-bukti yang cukup, maka sabit kesalahan, dia boleh dihukum bunuh. Bunuh macam mana? Rejam dengan batu sampai mati. Yang tu tak apa, Sayyidina Osman kata. Yakni apabila sudah satu orang laki-laki itu berkahwin dengan akad yang sahih, maka pi dia memasukkan hasyafah zakarnya kepada perempuan yang bukan isteri dia, maka itulah berzina namanya, dia kata. Dan harus pada syarat tumpah darah orang yang muhsan, yang berzina itu. Orang yang dah kahwin pergi berzina, darah dia boleh ditumpahkan. Yakni direjam, diujan dia dengan batu sampai mati. Itu dia. Sayyidina Osman keluar kepala dia kot tingkap, dia beritahu benda ni. Dia kata, yang kedua, kata dia, awirtidadin ba'da islamin. Ataupun orang yang boleh kita bunuh ni, walaupun dia dah jadi Islam, kita boleh bunuh dia apabila murtad dia selepas daripada dia jadi Islam. Dia dah orang Islam dah, dia pergi buat benda yang benda tu boleh mensabitkan murtad dia. Mesti dibawa ke mahkamah, mesti dibicarakan, mesti ditampilkan saksi-saksi dan bukti-bukti yang cukup dan sebagainya. Sabit kesalahan, orang yang murtad boleh dihukum bunuh. Begitu. Baik. Dia kata, maka dia kata Islam mengharuskan bunuh orang Islam yang jadi murtad. Maka diketahui murtadnya itu dengan beberapa jalan. Ini perincian yang dibuat oleh fiqh Islam. Fiqh membuat perincian, dia menghalusi benda ni. Murtad satu orang tu boleh disabitkan dengan beberapa cara, iaitu ada kalanya dengan niat kufur. Yang ni kita tak nampak, pasal niat dalam hati dia. Dia duk ingat dalam hati dia, dia duk kata, aku silap pergi jadi orang Islam ni, kalau aku jadi Kristian bagus. Kalau itu niat dalam hati dia, murtad dia. Siapa pun tak tahu, bini tak tahu, anak tak tahu, mak pak tak tahu, jiran sebelah rumah tak tahu, kawan tempat kerja pun tak tahu. Kalau itu i'tiqad dalam hati dia, dia beriktikad mengatakan agama lain lebih baik daripada Islam dia, habis murtad dia. Dia kata itu satu. Ataupun dia boleh berlaku murtad dengan perbuatan, dia kata iaitu perbuatan yang mengkufurkan dia. Ataupun dia buat dengan perbuatan dia. Tu naik motor, jumpa satu tokoh apa-apa, tungkat motor turun pergi sujud, debuk-debuk lagu tu. Apa ke satu penyakit kenapa dia? Islam, nama cantik dah, Muhammad apalah apa semua, naik-naik motor nampak satu tokoh apakah berhenti, turun pergi duk sembah. Murtad dengan perbuatan, dia kata. Walaupun berlakon ataupun bergurau main, murtad dia. Jangan baik nak cari makan ni, kadang-kadang nak berlakon filem, orang suruh berlakon jadi apa pun, jangan. Agama bukan harga yang dia dibayar untuk lakonkan watak tu. Baik. Ataupun dia kata murtad berlaku dengan perkataan yang mengkufurkan dia, cakap. Dia bercakap dengan kalimah yang membawa dia kepada kufur. Dia kata apa? Dia kata kalau nak ikut Quran semua, dia kata mampu kita semua hari ni. Cakap dengan mulut dia, mai daripada i'tiqad hati dia mengatakan Quran ni tak boleh pakai.
maka murtad dia dengan perkataan dia. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan, benda-benda macam ni kita tak mau buat benda silap macam ni. Dan kalau kita dengar kawan kita buat, apakah dia ni hang tak boleh buat gini ni, bawa kitab ni pergi bagi dia baca, suruh dia mengucap balik. Aku bukan ada untung apa ni habaq kat hang ni, tapi pasal hang kawan aku tak mau hang pergi silap macam ni. Tolong mengucap balik asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cukup, jangan buat dah benda macam ni, kata dia. Jaga, dia kata. Sama ada dikatakannya dengan kerana senda gurau, ataupun buat ejek-ejek, ataupun dikatakan dengan i'tiqad, tak kira. Dia bercakap tadi ni, dia bercakap tu kerana nak buat melawak-melawak main, nak buat senda gurau, ataupun buat ejek-ejek orang, duk tengok, tak kira kerana apa. Murtad dia. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan, saya ingatkan diri saya dan tuan-tuan semua, kita duk baca hadis. Kita duk baca ni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi marah sangat dengar kata orang hina Nabi Muhammad, marah sangat. Tengok-tengok baca hadis Nabi tak pakai pula dah. Tak kekarut kita kalau jadi macam tu. Baik. Dia kata atau dikatakan dengan kerana degil ataupun kerana keras kepala. Jenis orang jenis degil ni, jenis keras kepala. Perangai dia apa? Bila orang kata hitam, dia nanti kata putih. Perangai lagu tu. Ada orang jenis macam ni. Bila orang kata hitam, dia saja kata putih. Dia suka belain pada orang. Bila orang semua duk kata benda tu baik, dia nanti kata tak baik. Dia duk jadi lagu tu pasal apa? Pasal degil. Saja jenis nak tunjuk, nak lawan arus. Jangan macam tu. Pasal apa? Kalau dia buat benda-benda yang disebutkan tadi kerana degil sekalipun, rosak akidah dia. Na'udzubillah min zalik. Begitu. Maka tidak dibunuh orang murtad itu melainkan kemudian daripada ditaubatkan. Ini perincian di dalam fiqh. Maka fiqh mencadangkan orang yang pergi duduk terbabah cakap macam tu, orang yang pergi duduk terbabah dia pergi buat perbuatan macam tu, mungkin dia buat tu kerana jahil. Ada tuan-tuan, dalam masyarakat kita ramai-ramai ni ada yang kadang-kadang tu bukan salah dia, tapi salah mak bapak dia. Daripada beranak dia main ke dunia ni dulu, mata dia duk tengok pak dia ni kaki Yamsin. Ada, saya dah jumpa dah orang macam ni. Minum ni sampai Allahu Akbar. Celik-celik mata pagi buka ayak pancung nak ambil air semayang yang dia cari. Air arak yang dia cari. Celik-celik mata capai botol dah minum. Kita cakap depan dia, "Siang jadi macam ni," kata. Benda ni hantau bukan kecil punya dosa ni. Minum arak ni dosa besar, hantau tak kata. Kita baca kat dia ayat Quran, kita baca kat dia hadis, mata duk terkebir-kebir dengar. Nampak macam tak pernah dengar benda-benda macam ni. Kita kata hang tak tahu kata minum benda ni salah. Dia kata tahulah, tapi tak elok lah minum benda ni, tak elok lah. Dia kata duk mabuk, duk buang duit, balik duk pukul anak bini. Dia kata tak elok lah. Ini bukan soal tak elok. Kita kata soalnya benda ni haram. Haram ni bukan takat haram tak boleh minum aja. Haram membawa kepada apa? Kita baca hadis tu yang Nabi kata orang yang mudimul khamr, orang yang mengekalkan tabiat minum arak ni, Nabi kata syurga yang boleh dicium wangi dia pada jarak 1000 tahun perjalanan. Orang yang mengekalkan tabiat minum arak sampai mati, dia jangankan nak masuk syurga, bau syurga pun Allah tak bagi dia cium. Bila kita kata kat dia benda tu dengan suara kita tekan macam tu, air mata jatuh. Maknanya tuan-tuan, dia bukan degil, tapi dia tak dididik tentang benda ni. Air mata jatuh. Kita tengok lagi tu, kita tambah lagi satu cerita lagi. Saya kata kat dia, saya pernah pergi ceramah di satu kamp polis di satu tempat. Komander camp tu cerita kat saya kata kat dia, komander camp tu cerita kat saya lepas habis ceramah ni. Dia kata, "Ustaz, yang Ustaz sebut tadi tu," dia kata, "I witness it." Komander cakap orang putih lah kan. Dia kata, "I witness it." Dia kata, "I menjadi saksi, I tengok benda tu. One of my officer." Dia kata, salah seorang daripada pegawai saya. Yang ni Ustaz, dia kata. Rumah tangga kacau bila kelang kabut, sampai anak bini semua pun jadi bini mai jumpa saya. Saya ni komander, saya duk macam bapak depa dalam kamp ni, mai jumpa mengadu hal suami dia. Saya pernah panggil pegawai ni, marah dia, cakap kat dia macam-macam, nasihat dia apa semua, tak mau jadi Ustaz. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala, mati dia baru ni dia. Mati pun dalam keadaan mabuk.
Mayat dia ustaz, masa nak simpan saya pergi, ustaz, you don't ask me. Dia kata, you ask my officer. Dia tunjuk kiri kanan dia, pegawai dia pangkat-pangkat ni, you ask them. Semua kita ada di sana, we all witness it. Kami semua tengok apa yang jadi. Dia kata, mayat lepas-lepas mandi nak kapan 3 kali koyak kain kapan, tak boleh nak tutup satu mayat. Ni cerita sendiri ni, bukan majalah Mastika ni, dia cerita sendiri. Saya bercakap dalam masjid tuan-tuan ni, bersaksikan Allah, saya cerita balik apa yang dia cerita. 3 kali koyak kain kapan. Dia kata sukat semua elok-elok, koyak, bubuh mayat, kaki jelur keluar. Sampai panik ni kawan dia ada buat kerja urus mayat dia berapa lama dah tak pernah jadi macam ni 3 kali koyak tak boleh juga, lama-lama pakai 2 helai kain. Kapan dia? Tak lepas. Pakai balut ujung dengan kain lain. Ustaz, kita pun dah berdebat dah masa tu. Dia kata bawa pergi ke kubur nak bubuh liang, tak lepas pula. Duk pembesang, duk peruntuh tanah, duk pembesang liang ni sampai berapa kali. Masuk tak lepas. Dia kata. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dia cerita, kita pula dah tadi ceramah ni, duk dengar dia ceramah takut balik pula. Pasal benda betul ni. Dia kata, you ask my officer. Dia pegang kawan sebelah dia ni DSP. Dia pegang, you ask him. Orang tu pun kata, betul, kami tengok benda ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, benda tu jadi. Saya cerita dekat sahabat, saya cerita kat dia. Ayah mata jatuh. Tak kita tanya, hang ni apa cerita? Dia kata dia tak tahulah benda ni semua. Dia kata cuma dia kecil-kecil celek mata, memang pak dia ni lah sampai mati. Tuan-tuan, dalam kes-kes yang macam ni, kita reserve sikit. Kita jangan attack dia teruk-teruk. Pasal apa? Dia mangsa kepada rumah tangga yang macam tu. Saya kata dia mai jumpa saya tiap hari. Tiap hari mai jumpa. Hari-hari mai satu cerita duk bagi kat dia pun mau dengar. Minta kang satu je. Siapa pun tak minta kang. Saya minta kang satu je kata. Hang berhenti minum arak dulu. Apa pun hang berhenti minum arak dulu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ada tuan-tuan orang macam ni ada. Jadi dalam kes yang macam-macam ni, kita jangan terus kata dia ni bantah, degil apa semua dah. Dia perlu disedangkan dulu. Maka kaedah dalam menghadapi orang murtad pun, ulama fiqh kata apa? Taubatkan dia dulu. Panggil dia, terang kat dia dulu, kata hang buat ni salah, hang tak boleh buat lagu ni, akibat dia hang tahu dah apa, bagi dia tahu. Kalau selepas kita cuba nak mentaubatkan dia tak mau juga, dia nak kekal atas jalan dia, maka dia degil. Maka hukum dijalankan ke atas dia. Dia macam tu. Dan kata setengah ulama wajib ditaubatkan dahulu, kemudian dibunuh juga. Ada sebahagian ulama yang rigid, yang syadid, yang tegak sangat ni, dia kata tak apa, bertaubat pun bunuh juga. Dia kata itu sebahagian pendapat yang dhaif. Begitu. Maka lihat masalah ni, dia kata ada cerita panjang di belakang. Dan yang ketiga, benda yang menghalalkan darah satu orang itu, dia boleh dikenakan hukum mati. Dia kata au qatala nafsan bighairi haqqin faqutila bi. Maksud dia kata ada pun membunuh dia ataupun membunuh dia akan seorang dengan ketiadaan sebenar, maka dibunuh pula dengan sebabnya. Ataupun dia ada bunuh orang, maka dia kena qisas, dia kena bunuh balik. Maka orang Islam yang boleh dikenakan hukum bunuh 3 aja. 1, dah berumah tangga pergi berzina, darah dia boleh ditumpahkan setelah diputuskan oleh mahkamah. Yang kedua, kalau sekiranya dia murtad daripada agama Islam, kan? Kalau dia masih degil lagi, dia boleh dibunuh. Yang ketiga, dia kata kalau dia ada bunuh satu orang Islam yang lain, faqutila bi, maka dia dikenakan hukum bunuh, hukum qisas. Ini saja 3 orang yang boleh ditumpahkan darah dia dalam Islam. Ini yang Nabi pesan, kata Sayyidina Osman, daripada tingkap rumah dia. Masalah dia kata membunuh orang dengan tidak sebenar itu tidak harus sekali-kali. Pergi bunuh orang tak pasal-pasal, tak boleh sekali-kali. Pergi bunuh orang, hang bunuh dia pasal apa? Tak tahu, aku tengok muka dia kau meluat semua. Lagu tu aja yang pergi bunuh orang tu. Tak boleh, tuan-tuan. Tak boleh. Kita jadi cikgu di sekolah, kita tak boleh ada sikap macam tu. Masuk dalam kelas duduk mak satu budak. Aku tak tahu budak ni kau meluat semua. Budak tu tak buat apa pun kat dia, tapi budak tu orang miskin, rambut cerin, tak pakai minyak rambut, dia duk tengok tu dia meluat.
tu bila dia masuk kelas mengajar, dia duk bully budak tu, tak boleh lah macam tu. Kita tak boleh preset, awal-awal dah set dah, suka tak suka dekat orang ni, tak boleh. Pergi duduk dengar, tengok dulu dia bagus ke tak bagus, baru kita boleh kata apa-apa. Maka dia bagi tahu di sini, dia kata orang yang bunuh orang tanpa sebab yang diizinkan oleh syarak haram, tak boleh. Dengan dalil hadis yang disebutkan di dalam masalah tadi, dia kata dan kena bunuh orang yang membunuh itu sebagai dalam beberapa masalah yang disebutkan di dalam Abwabud Diyat pada juzuk yang ke-10 daripada kitab ini. Dia kata kalau sekiranya dia bunuh orang, dia kena qisas. Bab ni dia kata tengok dalam bab qisas, tengok dalam bab diyat, dia ada cerita tentang benda ni. 3 perkara itulah yang dikhabarkan oleh Sayyidina Osman kepada orang yang nak bunuh dia. Orang yang kepung rumah, dia bangkit cakap benda tu dekat orang dulu. Dan berkata lagi Sayyidina Osman kata lagi, adapun aku, apakah sebabnya kamu nak bunuh aku? Dia tanya daripada tingkat rumah dia tu. Orang yang kita boleh bunuh ni 3 macam tadi aja. Dia kata ni aku ni, hampa main kepung rumah aku, hampa nak bunuh aku, pasal apa? Apa salah aku? Dia kata dia, fa wallahi ma zanaitu fi jahiliyatin wala fi Islam. Kata Sayyidina Osman, demi Allah, aku tak pernah berzina sekali pun dalam hidup aku ni, sama ada masa jahiliah dulu ataupun selepas aku masuk Islam. Belum Nabi Muhammad bawa Islam pun aku tak pernah berzina. Lepas Nabi Muhammad bawa Islam, aku masuk Islam pun aku tak pernah berzina. Aku tak pernah berzina. Pasal apa hangpa nak bunuh aku? Dia tanya. Dan tiada pernah aku berzina selepas daripada aku jadi orang Islam. Yang kedua, Sayyidina Osman tak pernah berzina. Dia kata dengan dalil dalam hadis tadi, sama ada ia dalam masa sebelum Islam ataupun selepas dia masuk Islam, dia tak pernah berzina. Kemudian berkata lagi Sayyidina Osman, walartadattu minhu bay'atu walartadattu munzu bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, dan sekali-kali tak pernah aku murtad daripada agama Islam kepada agama kafir semenjak aku mengaku jadi Islam di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tak pernah murtad, dia kata. Daripada hari aku masuk Islam depan Nabi sampai hari ni, aku tak pernah terlintas dalam hati nak keluar daripada Islam. Tak ada sebab hampa nak bunuh aku, dia kata. Masalah, dia kata Osman bin Affan tak pernah dia murtad kemudian daripada dia Islam. Yang ni tak pernah dia menyalahi i'tiqad dia. Tidak pernah dia menukarkan lain daripada i'tiqad Islamnya. Tak pernah. Bila-bila pun Sayyidina Osman dia orang Islam, dan tidak pernah dia menukarkan apa perkataan yang boleh membawa dia kepada kufur dirinya. Tak pernah Sayyidina Osman bercakap yang cakap tu boleh kata dia jadi murtad. Tak pernah, dia kata. Dan tidak pernah pula Osman melakukan apa kelakuan yang membawa dirinya jadi kafir. Dia tak pernah perbuatan dia pergi buat benda yang boleh jadikan dia ni murtad. Tak pernah buat benda-benda macam ni, dia kata. Bahkan beriktikad Sayyidina Osman selama-lamanya dengan iktikad yang berkekalan dia sebagai orang Islam. Daripada hari dia masuk Islam sampailah hari itu, dia satu orang Islam yang sebenar. Begitu. Dan berkata apa perkataan yang mengekalkan dia dalam Islam. Dan dia tak pernah bercakap benda yang boleh menyebabkan dia keluar daripada Islam, melainkan hak dia bercakap tu semuanya hak Islam suruh belakang. Dia kata, pasal apa hampa nak bunuh aku? Dan berlaku dengan kelakuan yang mengekalkan dia di dalam agama Islam, dan kelakuan dia pun memang selari dengan yang Islam suruh. Pasal apa yang hampa nak bunuh aku? Dia kata. Tak ada pasal yang orang main kepung rumah dia nak bunuh dia. Dan berkata lagi dia, wala qataltun nafsal lati haramallah fabima taqtulunani. Dan tak pernah aku bunuh satu orang pun yang diharamkan Allah membunuhnya. Aku tak pernah bunuh orang, dia kata. Pasal apa yang hampa nak main bunuh aku? Maka dengan apa sebab sekalian kamu nak bunuh aku? Kata Imam At-Tirmizi, pada bab ini ada riwayat daripada Ibni Mas'ud dan daripada Aisyah dan Ibni Abbas, dan bermula ini hadis hasan, dia kata. Masalah Osman bin Affan tak pernah bunuh orang Islam dengan jalan yang tidak benar. Yang ni tak pernah Sayyidina Osman bunuh orang dengan sedih akan orang Islam. Dia tak pernah bunuh orang. Kalau dia bunuh pun orang kafir dalam medan perang. Waktu perang tu, waktu tu perang memang kena bunuh orang. Itu saja.
Lain daripada dia tak ada pasal-pasal nak pergi bunuh orang, dia tak pernah buat. Dengan lain daripada 3 sebab yang tersebut di dalam hadis itu. Dan tidak pula dihukumkannya orang dengan hukum bunuh, melainkan dengan sebab yang 3 yang diharuskan oleh syarak tadi. Dia khalifah, dia membicarakan kes kesalahan yang dilakukan oleh rakyat dia. Kalau dia jatuh hukum bunuh dekat satu orang pun, kerana orang tu ada buat salah satu daripada 3 tadi, dia tak pernah jatuh hukum bunuh dekat orang yang langgar traffic light misalnya. Tak pernah. Pasal apa? Kesalahan tu tak membolehkan dihukum bunuh. Maka dia bagi tahu benda ni, masalah Osman bin Affan mati kena bunuh dengan zalim. Tapi malangnya akhir sekali Sayyidina Osman mati kena bunuh juga. Iaitu sungguh pun Sayyidina Osman macam-macam nasihat kepada orang yang kepung rumah dia, tidak juga mau lembut hati mereka itu, dia kata. Sampai dinaik mereka itu akan rumah jiran Sayyidina Osman yang terbuka pintunya. Mereka nak bunuh juga dia. Rumah dia, mereka tak boleh masuk, mereka masuk rumah sebelah. Jiran sebelah pintu duk buka, mereka rempuh masuk dalam rumah kawan tu, terus naik ke atas sutuh, naik pergi atas bumbung. Rumah harap tuan-tuan, atas tu dia bukan bumbung lagu kita ni, dia lapang lagu tu daripada buat sidai kain, buah tangki ayam apa dia atas, dia naik pergi di situ. Situ dia panggil sutuh. Maka pergi melompat sutuh rumah Sayyidina Osman, sehingga dapat mereka itu masuk membunuh Sayyidina Osman dan beberapa orang yang ada sama Sayyidina Osman. Dia masuk rumah jiran sebelah, naik pergi ke atas, daripada situ lompat ke rumah Sayyidina Osman, nak bunuh juga sampai macam tu. Jahat sampai macam tu. Masuk juga ke rumah dia, siapa yang duk jaga dia semua pun mereka bunuh. Terlepas ni Sayyidina Ali, anak-anak dia apa semua selamat daripada pembunuhan itu. Dan ada beberapa orang yang mati bersama Sayyidina Osman dalam rumah tu. Dan jadilah mati Sayyidina Osman itu secara zalim. Jadi tuan bukan senang tuan-tuan. Jadi khalifah Nabi pun bukan senang. Begitu keadaan dia. Semuanya itu dikhabarkan oleh Nabi SAW dengan isyaratnya sebelum wafatnya di hadapan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Nabi rupanya dah sebut dah tentang Sayyidina Osman nak mati kena bunuh ni. Nabi dah sebut dah. InsyaAllah dia kata boleh lihat di dalam abwab kelebihan Sayyidina Osman pada akhir kitab ni. InsyaAllah kita panjang umur, kita akan baca bab tu, cerita kelebihan Sayyidina Osman. Sehingga kan Nabi SAW masa Nabi hidup, Nabi dah bayangkan dah, kata Osman akan terfitnah dan dia akan mati kena bunuh. Nabi dah sebut dah. Bila Nabi sebut, makna benda tu nak jadi. Cuma bila nak jadi, itu saja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk ma jaa dima'ukum wa amwalukum alaikum haram. Lepas ni kita masuk bab tentang darah dan harta kamu haram ke atas kamu dibuat apa-apa. Maksudnya darah kita, nyawa kita orang Islam, orang tak boleh tumpah. Sama-sama Islam tak boleh tumpah darah saudara sama Islam. Harta kita orang Islam, sama-sama Islam tak boleh ambil harta orang Islam yang lain. Kerana darah, nyawa dan harta orang Islam ni haram ditumpahkan dan disamun dan dicuri oleh orang Islam yang lain. Dia nak main tajuk tu. Kemudian tuan-tuan, tajuk yang mengikuti selepas daripada tu, dia akan main cerita la yahillu li muslim an yurawwa'a musliman. Tak boleh satu orang Islam ugut satu orang Islam yang lain. Ugut tak boleh. Hidup threaten dia, hidup bagi takut kat dia. Hidup kata kat dia, hang jaga baik-baik. Kalau hang pi juga kuliah ni aku nanti tak boleh gitu. Tapi kalau dia kata kalau hang pi juga kuliah Ustaz Samsuri aku nanti tumpang, yang tu tak apa. Nak tumpang kita ingat pun nak buat apa kan, tapi jenis cakap punya orang takut. Kalau hampi juga kuliah dia aku nanti tumpang. Oh boleh tak apa kan, tumpang tak apa lah. Kalau hampi juga aku nanti buat benda tak elok, tak boleh. Ugut itu salah. Dan ugut itu dia kata salah walaupun cara melawak, tak boleh, salah juga melawak. Termasuk di dalam yang kata yurawwa' ni maksud dia apa, jenis melawak dengan orang melawak jenis pelik ni. Tengok dia ambil ayat semayang,
Ataupun dia semayang, dia ambil kopek duit dia, dia bubuh atas lantai, dia semayang. Dia sujud, kita pergi ambil kopek tu lari. Bukan nak curi, nak melawak. Kawan tu bangkit rakaat yang kedua, tak ada kopek dia. Melawak ni, kawan hak ambil sorak ni melawak. Tengok tak ada nak berhenti, saja-saja nak berhenti dari sembahyang fardu haram. Jadi kena duk habis juga. Perut ni dah tak tahu nak abang. Dah ni siapa pergi balas pula dah. Habis bagi salam, bagi salam, beralih cari kata ni kalang kabut abang korang duit aku ni, siapa balas kopek aku ni tadi, hampa nampak tak siapa-siapa naik masjid nak apa dah, kawan dah pucat sejak dah darah. Main dah minta maulah aku saja nak melawak. Tak boleh macam tu. Tak boleh. Melawak ni pun dia ada. Tuan-tuan, yang kata Islam ni tuan-tuan, yang kata Islam agama kita ni, kalau ada orang dah pergi duk buat capui mulut, dia kata Islam ni tak boleh pakai, dia tak erti tuan-tuan. Dia tak erti. Islam ni sampai benda kecil macam ni pun dia habaq. Ni benda kecil macam ni pergi melawak, sorok barang dia jenis orang tak larat main masjid pakai tungkat, nak semayang sandang tungkat dekat rak tu semayang, beralih-beralih main cari tungkat tak ada, melawak. Lagu tu pun insya-Allah panjang umur, sihat, cubuh badan, bulan depan kita baca. Tak boleh buat lagu tu. Jadi bila baca-baca baru kita tahu, aku duk melawak salah banyak selama ni. Baru tahu tuan-tuan. Pasal apa? Pasal ilmu agama ni dia luas lautan. Kita berasa duk mengaji ni lama dah. Malam ni dengar-dengar ada lagi benda yang aku tak tahu. Pasal apa? Memang kita tak akan habis belajar ilmu agama ni. Jadi mudahlah bagi orang yang dia tak mau belajar. Pasal apa? Pasal dia kata aku tahu dah. Mudah bagi dia. Habis dah dia kata aku tak mau nak mengaji banyak-banyak. Dia kata pasal apa? Hak takat duk tolak ni pun aku tak larat nak amal dah. Dia kata. Jadi aku tak mau pergi duk tambah lagi. Ada orang cakap lagu tu. Ni hak duk mengaji lah ni pun ni, dia kata aku tahu banyak dah, hak tu pun tak menang nak buat. Dia kata hang nak ajak aku pergi. Hang tahu tak? Dia kata hang tahu dah. Hang ada ilmu tapi hang tak amal. Hang lagi dosa teruk pada kawan tak tahu. Ustaz mana pergi habaq kat dia lagu tu pun tak tahu. Jadi dia duk pegang yang tu. Dia duk pegang yang tu. Dia kata aku ni, hang kira ni daripada duk habaq dalam masjid. Dia kata ni esok lusa 10 Muharram. 10 Muharram ni dia panggil Ashura. Ashura itu maksudnya 10 Muharram. Hadis Nabi kata apa? Siapa puasa 10 Muharram, Allah janji dekat dia keampunan dosa tahun lepas, tahun yang lepas. Besar tu. Besar tu tuan-tuan. Jadi kalau kita lepas peluang untuk puasa 10 Muharram esok lusa ni, rugi ya? Nak tunggu pula 10 Muharram tahun depan, umur kita ada tak ada tak tahu lagi. Jadi saya pesan diri saya, pesan dekat tuan-tuan semua, hari Khamis ni 10 Muharram itu hari Ashura. Jangan duk kalau buat buang suara saja. Puasa ni yang Nabi suruh ni puasa. Tidak ada hadis Nabi suruh buat buang suara. Tapi kalau nak buat tu tak salah. Ni kata ustaz ni kata tak boleh buat buang suara pula, boleh buat. Tapi hak lebih penting daripada buang suara tu ialah puasa Ashura. Jadi hari Khamis ni saya pesan diri saya pesan dekat tuan-tuan semua, kita puasa insya-Allah. Satu benda kita dapat malam ni, nak puasa hari Khamis ni, ingat puasa apa? Puasa sunat Ashura. Nabi, daripada Nabi duduk di Mekah, menjadi amalan orang-orang Quraisy Mekah puasa 10 Muharram. Bila Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi sampai di Madinah, Nabi meneruskan puasa 10 Muharram ini. Ini cerita adalah hadis. Nabi meneruskan puasa 10 Muharram ini sehinggalah turun ayat memfardukan puasa Ramadan. Bila turun ayat memfardukan puasa Ramadan, Nabi bagi tahu dekat sahabat-sahabat. Nabi kata puasa Ashura ni siapa nak puasa maka dia boleh puasa. Siapa tak mau puasa dia boleh tak puasa. Tapi Nabi kata siapa yang puasa Allah akan ganjarkan dekat dia keampunan dosa untuk tahun yang lepas. Tak wajib, tapi kalau buat cukup untung. Kalau buat cukup untung. Puasa hari Arafah yang dah lepas dah hari tu ni, masa orang duk buat haji di Makkah, hari depa duk wukuf di Arafah tu, puasa hari Arafah tu Nabi kata siapa buat, Allah janji dekat dia keampunan dosa tahun lepas dan tahun hak nak mai. Siapa yang terlepas puasa tu, malam ni hantuk kepala di tiang masjid pun tak dia apa. Nak kena tunggu tahun nak mai pula.
Panjang umur, jumpa, jangan lepas dah yang tu. Cerita dia lagu tu tuan-tuan. Kita ni apa tuan-tuan? Apa pun tak ada kat kita ni. Ilmu kita tak terang mana, amalan kita sikit sekali. Nabi semayang sampai bengkak kaki. Kita ni tak ada apa tuan-tuan. Hak sikit-sikit ni kita buat lah. Kita buat. Akhirat esok kita nampak. Hak sikit ni rupanya besar penilaian dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim.